الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah dan berusaha menunaikan titah perintahnya, berkata dengan kata-kata yang benar, kerana dengan kata-kata yang benar Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, dia akan membaiki amalan kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara kurniaan besar Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang di dalam hidup ini ialah anak ataupun anak-anaknya. Bukan semua perkahwinan menjadikan seseorang memiliki anak ataupun cahaya mata. Ada orang berkahwin, dia tidak memiliki anak, puas dia berusaha, kadang-kala menghabiskan jumlah wang yang banyak bagi membolehkan ikhtiarnya untuk memperoleh anak. Ada orang terpaksa berusaha mengambil anak angkat sebab tidak ada anak dalam tempoh yang lama. Kadang-kala masyarakat yang tidak berapa memahami, jadi satu tekanan perasaan kepada pasangan yang tidak memiliki anak. Ditanya oleh kawan-kawan, kaum keluarga, berapa orang dah anak, sudah ada anak, ia menjadi bebanan perasaan kepada seseorang. Maka tahulah, dengan itu kita tahu bahawasanya betapa memiliki anak itu ialah satu kurniaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Namun Allah Azza wa Jalla bukan saja memberikan kurniaannya, Allah juga memberikan amanah dan tanggungjawab supaya kita menunaikannya terhadap anak-anak yang telah diberikan olehnya. Tanggungjawab ibu bapa bagi memastikan anak-anak itu dipelihara, dijaga, dinaungi, disayangi, dididik dan diasuh seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita boleh bertanya kepada mereka yang sudah berusia, yang anak-anak mereka mungkin sudah pun barangkali tidak tinggal lagi dengan mereka, sudah pun mempunyai keluarga sendiri, yang sudah menjadi atuk, yang sudah menjadi tok wan, yang sudah bercucu,
Jika mereka ini kadangkala melihat kembali kepada potret, gambar-gambar anak-anak mereka semasa muda, banyak kenangan yang telah ditinggalkan di belakang. Mungkin sebahagiannya akan menyatakan, jika aku dapat patah balik masa ini, mungkin aku akan minta ajar anakku supaya begini ataupun begitu. Kadang-kadang anak-anak berubah. Kadang-kadang ibu bapa menyesali cara dia mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Maka bagi mereka yang masih mempunyai anak-anak di bawah didikan dan asuhannya, hendaklah mengingati ingatan ini. Hendaklah mengambil pengajaran daripada keadaan ini. Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang semua kebanyakan kita menghafal dan membacanya. Kata baginda SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Nabi tak kata semua anak dilahirkan di atas Islam. Nabi kata dilahirkan di atas fitrah. Fitrah insaniyah, fitrah kemanusiaan yang telah Allah jadikan pada manusia itu, yang mana fitrah itu menuntut untuk manusia menjadi manusia, menuntut manusia untuk berjalan dengan cara yang betul. Maka sebab itu Islam agama fitrah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung rangkap hadis itu. Baginda menyatakan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua ibu bapanya lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi ataupun menjadi Kristian ataupun menjadi Majusi. Bagaimana cara ibu bapa itulah yang menentukan perwatakan dan sikap pemikiran anak-anak, kerana ibu bapa adalah merupakan guru yang awal kepada anak-anak. Inilah hadis yang selalu kita dengar, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya. Namun kadang-kadang kita terlupa. Ramai ibu bapa bila berlaku apa-apa pada anak, dia kata cikgu hang ni ajar apa ni di sekolah. Dia salahkan gurunya sebelum dia menyalahkan dirinya. Guru itu mungkin mendapat anak kita setelah anak itu berusia 7-8 tahun. Itu pun pada waktu persekolahan, yang bagi setiap guru itu mungkin dia masuk ke kelas, dia menumpukan kepada subjek yang dia ajarnya. Satu guru mungkin bersama dengan anak kita sehari sejam setengah. Anak kita duduk di dalam kelas, sedangkan kita yang melahirkannya, yang dia itu baka kita daripada biologi kita, daripada kecil bersama dengan kita. Dia memerhatikan cara makan ibu bapanya, dia memerhatikan bahasa yang digunakan oleh ibu bapanya, tingkah laku ibu bapanya, bagaimana peradaban dan kesopanan ibu bapanya ketika bercakap dengan orang lain, bagaimana amanah ataupun tidak ibu bapanya terhadap harta orang lain, bagaimana cara bapanya berinteraksi, berbahasa dengan ibunya, bagaimana cara ibunya bercakap dengan dia. Kesemuanya itu mempengaruhi pembentukan seorang insan yang kita sebut di dalam istilah Arabnya al-bi'ah, ataupun persekitaran, environment, keadaan persekitaran yang menentukan bagaimana manusia itu terbentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala
menyuruh untuk kita membekalkan kepada anak-anak kita ilmu. Kerana dengan ilmu manusia dapat memerhati dan memahami. Membekalkan untuk anak kita pengalaman. Beza seorang manusia yang bijak ataupun berpengetahuan dengan seorang yang tidak berpengetahuan adalah terlalu besar. Al-Quran menyebut, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang mengingati hal ini ialah ulul albab. Untuk menjadi manusia, ilmu menentukan taraf dan kadar manusia itu, di samping pengamalan kepada ilmu. Sebab itu apabila malaikat bertanya Tuhan, kenapa nak dijadikan Adam? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Adakah nak kau jadikan di bumi itu orang yang akan merosakkannya dan menumpah darah padanya? Allah Subhanahu wa taala mengangkat Adam dengan wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah mengajar kepada Adam nama-nama, sehingga Adam lebih mengetahui daripada malaikat. Lalu Allah menyatakan malaikat Adam layak untuk duduk di atas muka bumi, untuk membolehkan anak-anak kita meneruskan hidup sebagai manusia. Maka dia perlu mempunyai ilmu. Untuk membolehkan kita menjadi bapa, kita perlu kepada ilmu pengetahuan dengan kadar-kadarnya. Jika dia seorang nelayan, dia seorang nelayan yang berilmu. Seorang pekebun yang berkebun dengan pengetahuannya. Ilmu tidak terbatas pada ilmu agama sahaja. Tidak terbatas. Ilmu Tuhan itu luas. Setiap yang memberikan manfaat kepada kehidupan manusia, membolehkan manusia hidup dengan peradaban dan kesopanannya, ia adalah ilmu yang disuruh untuk kita mencarinya. Di dalam zikir-zikir yang kita edarkan dan tampal di setiap masjid, kita mengajar rakyat negeri ini supaya berdoa pada waktu pagi. Antaranya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon daripadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Untuk itu mungkin kita tidak sekuat itu untuk membolehkan anak-anak kita mempelajari ilmu-ilmu dalam kehidupan moden ini. Maka alhamdulillah, dalam negara yang teratur seperti kita ni, kita ada sekolah. Ini bulan Januari. Kalau tidak kerana Covid, mungkin kita lebih bersiap awal. Hantar anak-anak ke sekolah. Bukan hantar saja, hantar dengan amanah dan tanggungjawab. Bapa yang berdoa kepada anak-anak. Kalau kita ingat balik, mungkin ada ibu bapa yang terlupa berkata pada Allah, Ya Allah, aku bersyukur kerana Engkau telah memberikan kepada aku anak. Mungkin ada ibu bapa yang terlupa dalam ketika dia menyebut selepas salat, Alhamdulillah, 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 memaknai syukur di atas kurniaan anak-anak. Ketika dia bertakbir dan bersolat menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, betapa dia bersyukur Tuhan yang telah memberikan kepadanya zuriat. Dan zuriat itu dia hantar ke sekolah sebagai salah satu daripada tanggungjawab pendidikan yang mesti dikurniakan, yang mesti dilakukan olehnya. Dan dia sekali lagi berdoa, Ya Allah, berikanlah kepada anakku ilmu pengetahuan. Seperti mana Allah menyuruh kita berdoa dalam Al-Quran, Qur Rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan. Quran mengarahkan
Betapa ramai orang kita yang terlupa nak berdoa, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan, sehingga dia berpada dengan ilmu yang dia ada, dan dia merasakan aku ni tak perlu nak tahu apa dah, umur pun dah lanjut. Ini sesuatu yang tidak wajar. Maka menjadi tanggungjawab kita memastikan anak-anak di seluruh negeri Perlis ini khususnya, mestilah anak-anak kita dihantar ke sekolah. Dan seperti mana yang kita sebutkan, pendidikan bermula di rumah. Maka hendaklah kita memastikan sebelum kita hantar ke sekolah, kita didik anak-anak kita. Ajar dia, bukan suruh cikgu ajar dia. Ajar dia bagaimana berbahasa dengan guru, bagaimana bercakap dengan cikgu, bagaimana bersopan santun. Jika kita lihat anak-anak yang ke sekolah atau kita jumpa anak sesiapa, jika dia cakap kasar, cepat benar mencarut, cepat benar maki orang, kita mungkin akan, jika kita menyelidiki dan menyiasat, kemungkinan besar itulah bahasa ibu bapaknya di rumah. Kemungkinan besar kalau darjah 1, darjah 2 pergi ke sekolah, bahasanya mencarutnya, kasarnya, itulah bahasa yang dia hidup sebelum daripada itu. Kemudian kita bertanya guru, tolong bagi anak saya ni elok sikit. Sedangkan kita yang gagal, dan kitalah yang mewarisi perangai buruk dan akhlak berdosa itu kepada anak-anak kita. Maka hendaklah kita memastikan tanggungjawab ini. Marilah kita lakukan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk senantiasa berkomunikasi dengan komunikasi yang baik dengan anak-anak. Ramai anak-anak ibu bapa ini apabila bercakap dengan anak-anak, dia tak tahu nak bercakap bahasa elok. Dia tengking, dia panggil anak-anak dia dengan suara yang kuat, cakapnya macam nak marah je dengan anak-anaknya. Quran ajar bagaimana, dalam surah Luqman Allah ajar bagaimana nak cakap dengan anak. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dalam keadaan dia menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau mensyirikkan Allah. Ayat wahai anakku, wahai anakku, guna bahasa yang elok bercakap dengan anak. Sebab itu Al-Aqra' bin Habis apabila dia melihat Nabi SAW mencium cucunya, dia heran kerana dia badui yang kasar. Dia kata, li asharatu min al-awlad ma qabbaltu ahadan minhum. Aku ada 10 orang anak, aku tak nak cium pun anak-anak aku. Aku tak cium pun anak. Nabi sebut satu perkataan yang patut kita ingat sentiasa. Man la yarham la yurham. Orang yang tak sayang kat orang, dia tidak disayangi. Sebab itu kadang-kadang anak-anak membesar, tengok bapak balik di rumah dah tak suka. Kalau bapak dia duduk di rumah, anak-anak gelisah. Kalau bapak tak ada di rumah, lega dia rasa. Tanda kita bapak yang tidak baik. Bapak yang baik, bila bapak hilang daripada rumah, anak-anak bertanya, bapak ke mana? Abah ke mana? Tapi kalau anak kita selesa benar kerana kita tidak ada, disebabkan sikap kasar kita, cepat marah kita, kita gagal menunaikan tanggungjawab sebagai ibu bapa yang baik. Kita menjadi contoh teladan pada anak-anak kita. Sebab itu apabila ibu bapa merokok, kecenderungan besar anak-anaknya nak merokok. Ibu bapa duduk di rumah tak buat apa-apa, asyik tengok TV saja, bazir masa. Demikian anak-anak dia rasa tak ada harga. Jika dia lihat ibu bapanya aktif, cepat, rajin buat kerja, demikian juga dia akan kecenderungannya. Kita lihat kepada kaum Cina. Kaum Cina menjadi masyarakat yang kita kenali dengan lebih memiliki daripada kita.
Orang-orang kita baru nak pergi belajar business study, baru nak belajar tentang perniagaan. Ramai anak-anak Cina berjaya menjadi tokoh-tokoh besar, mereka tidak pun memasuki sekolah perniagaan. Di mana mereka belajar? Sejak kecil mereka melihat ibu bapa mereka berniaga. Berniaga itu merupakan darah daging mereka. Maka membesarlah mereka dalam keadaan menjadi peniaga yang baik. Walaupun dia mungkin tidak pergi sekolah, ada kelulusan universiti di dalam bidang perniagaan. Kerana sesuatu yang diamalkan daripada kecil. Anak-anak kita juga demikian. Dia meniru watak yang ada pada ibu bapanya, pada kebiasaannya. Walaupun mungkin ada anak yang terlepas daripada hal itu. Maka jika kita itu bersih orangnya, bersihlah anak kita. Sekarang kita kempen perlis supaya bersih. Kita tengok viral ada pengotor buang sampah daripada kereta. Satu negara marah pada dia. Jangan demikian. Anak-anak jika melihat, dia pun rasa demikian. Kalau ibu bapa rumah dia hidup kelilingnya kotor, tak cuci, sampah sarap di sana sini, tanah tak dikerjakan, tapi masih mengharapkan pertolongan bantuan orang lain, demikianlah anak-anak membesar. Tapi jika dilihat ibu bapanya hidup dengan bermaruah, bergantung pada diri sendiri, bekerja bersungguh-sungguh, mempunyai pendirian dan sikap, demikian dia merasakan dia patut hidup demikian. Itulah yang patut kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, mengajar kita supaya berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadi kurniakanlah kepada kami, isteri-isteri kami, anak-anak kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang muttaqin itu sebagai pemimpin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, baginda bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Wa man yataharral khair yu'tah wa man yattaqis syarra yuqah. Maksudnya innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu diperolehi dengan belajar, dan sesungguhnya sifat sopan santun itu diperolehi dengan membiasakan diri dengan sopan santun. Sesiapa yang mencari kebaikan akan diberikan padanya, sesiapa yang mengelakkan kejahatan dia akan dipelihara. Hadis ni Nabi kata ilmu kena belajar. Nak jadi santun, berperadaban tinggi, berbahasa elok, kena usaha untuk hidup dalam keadaan demikian. Hari ini zaman anak-anak kita ni terlibat dengan bahasa yang macam-macam. Bahasa WeChat, bahasa macam-macam. Bahasa yang dulu-dulu orang tak faham. Bahasa yang ringkas, keras, tapi mereka dah tak rasa keras kerana terbiasa dengannya. Tapi kita kena ingat kan, bahawasanya kepada mereka membiasakan diri dengan bahasa yang baik.
Lihat dalam mana-mana peradaban pun, bahasa dan ungkapan yang akan kekal diingat oleh manusia ialah bahasa yang baik dan santun. Pantun-pantun yang baik, lagu-lagu yang elok perkataannya, kata-kata yang indah, diwarisi oleh kaum, diwarisi oleh adat, diwarisi oleh tradisi. Maka sebab itu, gunakanlah perkataan yang baik dan didiklah anak-anak kita supaya menjadi orang yang menggunakan kesantunan dan kesopanan. Sepatutnya dalam negeri Perlis ini, ibu bapanya sopan santun dan bahasanya sopan. Walaupun kita bercakap dengan bahasa utara dan logat negeri Perlis ini, tetapi logat tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah pemilihan kata-kata. Kalau kita selalu maki, anak kita pun dengar perkataan maki, dia rasa maki orang tu tak ada masalah apa. Tapi jika kita memilih perkataan yang elok, anak kita pun akan rasa berat apabila mendengar perkataan yang tidak elok. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tunku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tunku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tunku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tunku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera. Semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaiki pergaulan antara kami, Engkau pelihara kami dari penyakit lemah, malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan dan menjadi teladan yang baik kepada orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.